Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Okey, cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Okey, minggu ni kita akan belajar RBT masih lagi dalam unit yang ketiga, iaitu asas reka bentuk pengatur caraan. Dan minggu ini kita akan belajar dalam tajuk perbezaan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma. Okey, murid-murid, kamu boleh rujuk pada buku teks RBT muka surat 43. Okey, sebelum kita masuk tajuk ni dengan lebih mendalam, okey, kita nak lihat dulu beberapa perkataan supaya kamu lebih faham lepas ni ya. Okey, baik. Perkataan jika atau if digunakan pada struktur kawalan pilihan, okey, untuk menunjukkan adanya pilihan yang lain. Manakala perkataan selagi atau while pada struktur kawalan ulangan pula digunakan untuk menunjukkan keadaan berulang-ulang sehingga arahan dipenuhi. Okey, baik. Kita lihat dulu situasi yang pertama. Okey, kita lihat dulu situasi yang pertama. Kemudian kita akan masuk situasi kedua dan ketiga, dan lepas kita masuk tu kita akan lihat ada tak perbezaan antara ketiga-tiga ni. Okey, baik. Situasi yang pertama, studio kod bagi struktur kawalan jujukan. Okey, pernyataan dia, saya hendak membancuh air teh panas. Okey, studio kod dia mula. Okey, mula masak air, masukkan uncang teh dalam cawan, tuangkan air panas dalam cawan, masukkan sedikit gula, kacau air dan tamat. Okey, itu bagi situasi yang pertama. Okey, bagi situasi yang kedua pula, okey, algoritma dia, saya hendak membancuh air coklat panas. Hendak masukkan susu atau tidak. Dia ada pilihan dekat situ. Okey, jika ada pilihan, dia adalah struktur kawalan pilihan. Okey, bermula prosedur kod dia, mula masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan. Jika mahu susu, maka tambahkan sedikit susu. Okey, jika, perkataan jika tadi ya, sebab dia ada pilihan masukkan susu atau tidak. Okey, maka tambahkan sedikit susu. Tamat jika. Okey, tamat jika. Kenapa tamat jika? Tamat jika maksudnya kalau dah habis dah pilihan tu dah dibuat. Okey, dia akan tamat sekiranya air tu telah dikacau. Okey, kemudian pernyataan tamat. Situasi yang ketiga, prosedur kod kawalan ulangan. Okey, situasi dia, algoritmanya, panasnya hari ini, saya sangat dahaga. Okey, mula minum air, selagi rasa dahaga, minum air lagi, tamat. Okey, bila tamat? Okey, bila dah hilang haus. Okey, tamat. Baik. Okey, syarat pada struktur kawalan pilihan memberikan pilihan lain jika tidak memilih yang asal. Syarat pada struktur kawalan ulangan pula memberikan struktur ulangan semula hingga tamat. Okey, tadi tu kita lihat dulu situasi pertama, kedua dan ketiga. Okey, situasi satu, pernyataan prosedur kodnya merupakan arahan yang tetap. Okey, arahan tetap, tak ada nak tambah apa, tak ada nak perlu ulang apa-apa, tak ada pilihan apa. Arahannya tetap. Okey, bagi situasi kedua pula, prosedur kodnya memberikan pilihan untuk melaksanakan arahan. Sebab tu dalam prosedur kodnya ada perkataan jika. Okey, manakala bagi situasi tiga pula, pernyataan prosedur kodnya menyatakan arahan supaya mengulang perbuatan sekiranya masih tidak lengkap. Okey, kita tengok pula carta alir bagi ketiga-tiga situasi tadi tu.
Okey, struktur kawalan jujukan. Jujukan maksudnya tak ada situasi yang membolehkan dia nak buat pilihan. Dia straight saja. Okey, mula masak air, masukkan uncang teh ke dalam cawan, tuangkan air panas dalam cawan, masukkan sedikit gula, kacau air, tamat. Okey. Straight dia. Okey, tengok alat panah merah tu dia straight ke bawah, tak ada nak diulang-ulang apa. Okey. Baik, bagi struktur kawalan pilihan, mula masak air, masukkan serbuk coklat dalam cawan, tuangkan air panas dalam cawan. Jika mahu susu, masukkan sedikit susu. Jika tidak, terus kacau air. Okey. Kemudian tamat. Okey, struktur kawalan ulangan pula, dia akan berulang-ulang. Mula minum air, masih dahaga. Jika ya, minum lagi. Masih dahaga. Jika ya, minum lagi. Masih dahaga. Jika ya, minum lagi. Bila dah masih dahaga, tidak, barulah dia akan tamat. Okey. Ni last, kita nak bagi satu lagi contoh supaya kamu lebih memahami. Okey. Struktur kawalan jujukan boleh difahami seperti sebuah kereta yang dipandu di jalan yang lurus. Okey, atas highway, tak ada kawasan nak boleh keluar exit mana-mana, bawa saja, tak ada pilihan. Bawa sajalah. Okey, bagi kawalan pilihan pula, pemandu boleh memilih meneruskan memilih jalan menuju destinasi. Okey. Atas highway, dah straight jalan, ada nampak exit Ipoh. Contoh. Kamu boleh buat pilihan nak keluar ikut exit Ipoh ataupun nak teruskan pemanduan ke hadapan. Itu maksudnya kawalan pilihan. Manakala kawalan ulangan pula adalah seperti kereta Formula 1 atau MotoGP ke apakah yang dalam litar yang hanya akan berhenti apabila syarat bilangan pusingan telah diselesaikan. Okey, cikgu harap kamu boleh faham ya. Okey, cikgu rasa cukup dulu pertemuan kita pada minggu ini. Okey, dalam video ni cikgu harap kamu faham apa yang cikgu cuba sampaikan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang pada minggu hadapan. Jangan lupa register kehadiran. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.